Zulkifli dari kelas 4 Bijak Ekonomi mewakili grup 5 ingin mempersembahkan sebuah video yang bertajuk Perkembangan Nasionalisme. Selamat menonton! Perjuangan melalui persatuan. Perjuangan melalui persatuan memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosio-budaya dan kemudiannya politik. Persatuan Melayu Singapura ditubuhkan pada 1926. Pengasasnya ialah Muhammad Yunus Abdullah. Tujuannya, yang pertama ialah menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran. Yang kedua ialah memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Kejayaannya ialah mendorong penubuhan persatuan negeri lain. Contohnya, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Negeri Sembilan yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan. Mereka bekerjasama dengan British dan meminta peluang untuk diberikan kepada orang Melayu. Persaudaraan Sahabat Pinang ditubuhkan pada 1934, dipimpin oleh golongan intelektual Pulau Pinang termasuk SM Zainal Abidin BA. Tujuannya menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Kerjaannya ialah menghimpunkan wakil persatuan Melayu dari Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof adalah pengasas PASPAM Cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan ahli MS. Beliau bersama dengan Johari Anam turut mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak pada tahun 1939. Di Sabah pula, ramai dalam kalangan tokoh Bumi Putra Sabah bergiat aktif dalam organisasi berbentuk penulisan sehingga membangkitkan kesedaran tentang pentadbiran di Sabah. Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Sabah wujud pada akhir tahun 1939 meningkatkan kesedaran sosial dalam ahlinya. Kebanyakan ahli PASPAM di Sabah terdiri daripada guru sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan dan peniaga. Antara tokohnya termasuklah Muhammad Yaakob, Muhammad Syamsuddin Osman dan Zakaria Gun. Persatuan Melayu Muda ditubuhkan pada Mei 1937, dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. KMM berjuang melalui akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. KMM menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan tanah airnya. KMM dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan majalah. Persatuan Masyarakat Cina dan India. Sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina masih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di China. Dr. Sun Yat-sen berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali untuk mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria di China. Terdapat juga masyarakat Cina yang memberikan perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan di negara kita. Contoh, masyarakat Cina yang dilahirkan di negeri-negeri selat atau Cina peranakan. Kalangan berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British di negeri-negeri selat. Pada tahun 19, Tan Cheng Lock berusaha menghidupkan cawangan LCBA di Melaka. Tokohnya ialah Tan Jiak Kim, Lim Boon Keng, Song Ong Siang dan Seah Liang Seah. Bagi masyarakat India, tujuan ditubuhkan bagi menjaga kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Persatuan India Taiping dan Persatuan India Semalaya.
GB Tiver menubuhkan Malayan Indian Association khusus bagi golongan India yang dilahirkan di tanah Melayu. CIAM ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. A.M. Sose pada bulan Oktober 1936. CIAM berjaya menggabungkan 12 persatuan India dan 4 dewan perniagaan untuk menjaga kebajikan mereka. Pergerakan CIAM disemarakkan lagi dengan lawatan Pandit Jawaharlal Nehru ke Tanah Melayu pada tahun 1937. Bagi masyarakat India Muslim pula, ramai yang melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan pentadbiran. Contohnya, Sir Hussein Hassanal Abdul Kadir yang merupakan ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat atau Strait Settlement Legislative Council. Sememangnya, keupayaan mengembeling golongan intelektual penting untuk menggerakkan organisasi dan media massa demi perjuangan mendaulatkan negara bangsa. Kesan perkembangan nasionalisme. Usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British membuahkan hasil. Bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Dasar desentralisasi cuba mengembalikan kuasa sultan, residen dan majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Dostamam ditangkap dan dipenjarakan di Singapura akibat kemunculan British. Banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Desaan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. British lebih menekankan pendidikan peringkat rendah kepada penduduk tempatan, jadi hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Akhbar seperti The Malay Mail and The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Lepasan CITC menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada bulan Mac 1924 kepada 141 orang pada bulan September 1940. Guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Ibu Zain mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Masyarakat India dan Ceylon menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, Turai Singham selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkat perusahaan getah. Masyarakat Cina meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Low menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina.